Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 dan ahli-ahlinya ialah Nurul Anis, Nur Rabiatul Adawiyah, Nurul Ain dan Mardiah. Isi kandungan yang terdapat dalam kumpulan ni, yang pertama hadis syaz, hadis mahfuz, hadis ma'lal, hadis munkar, hadis ma'ruf dan hadis matruk yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain binti Muhammad Roslan. Nombor metrik di 19312420. Saya akan menerangkan sedikit berkaitan tentang hadis dhaif. Definisi hadis dhaif ni dari sudut bahasa, dhaif adalah sifat musyabahah dan lawan bagi yang kuat. Manakala dhaif pada istilah ialah, mengikut kata Ibnu Salah, hadis dhaif ialah hadis yang tidak mencukupi sifat hadis sahih ataupun hadis hasan. Mengikut kata Ibnu Hajar pula, hadis dhaif ialah hadis yang sifat penerimaannya, syarat-syarat hadis sahih dan hasan tidak ada padanya. Hadis dhaif ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, dhaif berat dengan dhaif ringan. Dhaif berat ni hadis yang direka-reka, hadis yang datang daripada jalur perawi yang berdusta iaitu berbohong, hadis daripada perawi yang fasik, hadis daripada perawi ahli bid'ah mukaffirah yang membawa kepada kekufuran. Hadis ringan pula, perawi yang meriwayatkan hadis tu majhul, iaitu tidak dikenali. Perawi di dalam sanad hadis tersebut bersifat dhaif, lemah, yang ringan, tetapi dengan syarat bahawa dhaif tersebut adalah bersifat muhtamil, iaitu berkemungkinan. Hadis syaz. Definisi hadis syaz dari segi bahasa, ianya merupakan isim fa'il dari kata syaz yang bererti berseorangan. Syaz tu bermaksud terasing dari kebanyakan orang. Dari segi istilah pula, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul dalam keadaan bercanggah dengan perawi yang lebih utama darinya. Tahukah anda di mana berlakunya syaz? Syaz tu dia berlaku pada sanad, matan pun dia berlaku juga. Contoh syaz pada sanad ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah melalui jalan Ibnu Uyainah dari Ammar bin Dinar daripada Ausajah daripada Ibnu Abbas bahawa seorang lelaki telah meninggal dunia pada zaman Rasulullah SAW dalam keadaan tidak meninggalkan waris kecuali seorang hamba miliknya yang telah dibebaskan. Ibnu Jurayj menjadi mutabi' kepada Ibnu Uyainah dan perawi lain dengan mewasalkannya, itu menyambungkannya, tetapi Hamad bin Zaid menyanggahinya dengan meriwayatkan daripada Ammar bin Dinar daripada Ausajah tanpa menyebut Ibnu Abbas. Oleh kerana itu, Abu Hatim mengatakan hadis yang mahfuz terpelihara ialah hadis Ibnu Uyainah. Hamad bin Zaid adalah dari kalangan perawi yang adil dan kemas. Bagaimanapun, Abi Hatim mentarjihkan riwayat perawi yang lebih ramai bilangannya. Maksudnya kat sini, Ibnu Jurayj tu dia meriwayatkan hadis ni daripada jalur Ammar bin Dinar daripada Ausajah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia ni telah sepakat dengan semua perawi dengan meriwayatkan hadis ni secara muttasil, iaitu bersambung, dan juga marfu', sambung kepada Nabi SAW. Tapi
Hammad bin Zaid ni dia riwayatkan hadis ni secara mursal, iaitu dengan mengatakan secara macam ni, daripada Amr bin Dinar, daripada saja, tanpa menyebut Ibnu Abbas. Berdasarkan riwayat Hammad yang tak disebut Ibnu Abbas tu, dan telah bercanggah dengan perawi-perawi siqah yang lain, iaitu dengan meriwayatkannya secara mutasil. Adapun Hammad meriwayatkan hadis ini secara mursal. Dengan itu, riwayat Hammad ni dinilai syaz kerana ia bercanggah dengan riwayat perawi-perawi siqah yang lain. Contoh syaz pada matan ni pula, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Tirmizi dari hadis Abdul Wahid bin Ziyad daripada Al-Amash, daripada Abi Saleh, daripada Abu Hurairah secara marfu'. Idza shalla ahadukumul fajr falyadtaji' an yaminihi. Maksudnya, apabila salah seorang dari kamu telah sembahyang sunat subuh, hendaklah dia berbaring atas lambung kanannya. Kata Al-Baihaqi, Abdul Wahid telah menyanggahi perawi yang ramai dalam perkara ini. Sebenarnya mereka meriwayatkan hadis itu sebagai perbuatan Rasulullah, bukan ucapannya. Dari kalangan murid Al-Amash, Abdul Wahid telah berseorangan meriwayatkan dengan lafaz ini. Hadis mahfuz. Definisinya ialah hadis yang berlawanan dengan syaz ialah mahfuz, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah dalam keadaan bercanggah dengan perawi thiqah. Contohnya adalah sama dengan contoh bahagian syaz. Maksudnya, kalau hadis syaz dia keseorangan, dia berlawanan dengan mahfuz. Hukum hadis syaz dan mahfuz. Sebagaimana diketahui, syaz adalah hadis yang ditolak, manakala hadis mahfuz adalah hadis makbul. Itu yang diterima. Assalamualaikum, saya akan menerangkan pula tentang hadis mu'allal. Hadis mu'allal ini ialah hadis yang mengandungi illat, iaitu kecacatan yang tersembunyi yang menyebabkan hadis itu menjadi dhaif, meskipun pada zahirnya hadis tersebut tidak terdapat sebarang kecacatan. Tempat berlakunya kecacatan. Yang pertama, kecacatan atau illat ini berlaku pada sanad. Keadaan ini sering berlaku, contohnya kecacatan sesuatu hadis itu ialah hadis mauqul atau mursal. Yang kedua, kecacatan atau illat ini juga berlaku pada matan. Tetapi keadaan ini sangat jarang berlaku, seperti hadis yang meniadakan bacaan bismillah pada waktu solat. Seterusnya, adakah illat pada sanad itu boleh merosakkan matan hadis? Matan hadis ini boleh rosak disebabkan sanadnya, seperti rosak yang ada pada hadis mursal. Ada kalanya juga hanya pada sanadnya sahaja yang rosak, tetapi matannya tetap sahih. Contohnya adalah hadis Ya'la bin Ubaid dari Ats-Tsawri dan Amru bin Dinar dari Ibnu Umar secara marfu'. Ya'la menduga dari Sufyan Ats-Tsawri bahawa Amru bin Dinar itu adalah Abdullah bin Dinar. Dalam kes ini, matan hadis itu tetap sahih, walaupun dalam sanadnya itu terdapat kecacatan yang berupa kekeliruan. Tetapi kerana Amru bin Dinar itu ataupun Abdullah bin Dinar itu keduanya sama thiqah, maka tidak merosakkan kesahihan matan hadis tersebut, walaupun sanadnya terdapat kekeliruan. Kecacatan pada sanad. Sebuah hadis yang tidak diketahui riwayatnya melainkan melalui seorang perawi yang thiqah, kemudian setelah diselidik terdapat kecacatan yang tersembunyi,
Contohnya seperti hadis yang sama kuat tetapi bertentangan pada sanad atau matan, yang terputus, yang terhenti pada sahabat. Contoh dan hadis ini ialah hadis ini mukhatir kerana sanadnya terputus. Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata di dalam kitab Al-Takhish Al-Khabir, Abdullah bin Ali adalah Ibnu Al-Husain bin Ali, tidak pernah berjumpa dengan Al-Hasan bin Ali. Kecacatan ini berlaku pada sanad. Bahagian kedua iaitu kecacatan pada sanad dan matan. Dari segi sanad, riwayat oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Ailat Al-Hadis, beliau berkata, aku telah bertanya kepada ayahku tentang hadis yang diriwayatkan oleh Baqiyah bin Al-Walid daripada Yunus bin Yazid Al-Aili, daripada Az-Zuhri, daripada Salim, daripada Ibnu Umar. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapatkan 1 rakaat pada solat Jumaat atau lainnya, maka dia memperolehi solat itu. Ini adalah merupakan sanad yang salah. Abu Hatim berkata, kesilapan ini adalah pada matan dan sanad. Riwayat yang sebenar adalah daripada Az-Zuhri, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah dan daripada Nabi. Seterusnya, ini ialah bentuk sanad yang betul. Dari segi matan, kata-kata man salatil al-jum'ah sebenarnya tidak terdapat dalam hadis ini. Antaranya perkara yang menyokong kata-kata Abu Hatim Al-Razi ialah hadis ini diriwayatkan dalam sahihain dan kitab lain, sebagaimana disebut olehnya menerusi hadis Abu Hurairah. Untuk mengetahui kecacatan dalam hadis, hanya ulama-ulama dan pakar-pakar hadis sahaja yang dapat mengesan sama ada hadis tersebut ada ilatnya ataupun tidak. Dan hukum hadis mu'allal ini merupakan hadis yang dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anis Azira binti Isa, bernombor kad matrik D193124438. Hari ini saya ingin menerangkan mengenai hadis munkar. Yang pertama, kita kena mengetahui definisi bagi hadis munkar. Definisi hadis munkar terbahagi kepada 2. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang kurang tahap kepercayaannya, dan riwayat itu tidak diterima jika ia bersendirian. Ini adalah definisi yang dipilih oleh Imam Al-Baiquni. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang dhaif bertentangan dengan riwayat perawi yang thiqah. Ini adalah pendapat yang kuat sebagaimana yang dipilih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Sebab tu hadis munkar. Dekat bawah ni merupakan contoh bagi hadis munkar. Telah berkata Imam Abu Hatim bahawa hadis daripada jalur atau jalan Hubayb bin Habib, daripada Abi Ishaq, daripada Al-Aiza bin Hurais, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sesiapa yang mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, berpuasa di bulan Ramadan, melayan tetamu, akan masuk ke dalam syurga. Telah berkata Abu Zurah, hadis ini adalah munkar. Ini kerana perawi lain yang thiqah yang dipercayai meriwayatkan hadis ini selain daripada Hubayb melalui jalur atau jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah mauquf. Antara contoh lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada riwayat Abi Zukair, Yahya bin Muhammad bin Qais, daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya daripada Aisyah berkata bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, makanlah dengan kurma yang belum masak, dengan kurma yang masak. Makanlah juga kurma yang lama dengan kurma yang baru. Sesungguhnya syaitan akan marah. Telah berkata Imam Al-Nasa'i bahawa hadis ini adalah munkar kerana Abu Zakaria bersendiri dalam meriwayatkan hadis ini dan riwayatnya tidak diterima jika bersendiri. Seterusnya,
Yang seterusnya mengenai hadis ma'ruf. Definisi ini merupakan contoh bagi hadis ma'ruf. Contohnya sama dengan contoh yang terdapat pada bahagian kedua dari hadis munkar, tetapi yang melalui jalur rawi thiqah yang diriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas. Kerana Ibnu Abi Hatim berkata, setelah memaparkan hadis Hubaib yang marfu', hadis ini munkar kerana terdapat jalur lain yang thiqah yang diriwayatkan dari Abu Ishaq secara mauquf. Inilah hadis ma'ruf. Apabila penyebab cacatnya rawi kerana adanya keraguan, maka hadisnya dinamakan hadis mu'allal. Ini termasuk penyebab keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia binti Muhammad. Saya akan sambung kepada bab hadis matru'. Definisi Imam Al-Baiquni di dalam Mazhumahnya telah memberi definisi berkaitan hadis matru'. Qara fahuwa li tahfihi wa ajma'u infarad bihi wahidun ma matrukuhu. Maksudnya, hadis matru' apa yang diriwayatkan oleh seorang perawi secara menyendiri dan telah bersepakat akan kedaifannya, maka ia tertolak. Dari segi bahasa, matru' bererti yang ditinggalkan. Dari segi istilah, ilmu mustalah al-hadis adalah hadis yang pada sanadnya terdapat rawi yang tertuduh berdusta. Maksudnya, hadis matru' adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dan terdapat banyak kelemahan pada rawi. Rawi tertuduh berdusta dan dalam kesehariannya terkenal pendusta. Akan tetapi tidak terbukti pendusta pada periwayatan hadis. Dalam periwayatan hadis hanya satu rawi sahaja dan tidak ada perawi lain. Baik, kita masuk kepada kelemahan hadis matru' yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Kelemahan hadis matru' ni ada 3. Yang pertama, hadis yang perawinya bersendiri dalam meriwayatkan hadis dan para ulama bersepakat akan kedaifannya. Yang kedua, hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta dan tidak diketahui jalur yang lain melainkan daripadanya saja. Ini adalah definisi yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Nuzhah Al-Nazhar. Yang terakhir, ketiga, hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta walaupun ia tidak berdusta di dalam hadis, atau seorang yang terlalu fasik, lalai dan banyak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Ini definisi yang diberikan oleh Imam Al-Suyuti di dalam Alfiyahnya. Sebab-sebab seorang perawi dituduh berdusta. Terdapat 2 sebab utama, iaitu yang pertama, hadis tersebut hanya diriwayatkan daripada jalurnya sahaja dan hadis tersebut juga menyelisih kaedah-kaedah yang sudah dimaklumi, iaitu kaedah-kaedah umum yang telah dihimpunkan oleh para ulama hadis. Yang kedua, perawi tersebut dikenali sebagai seorang perawi yang suka berdusta dalam berkata-kata, tetapi tidak diketahui akan kedustaannya dalam meriwayatkan hadis. Baik, kita masuk pula kepada sebab-sebab matru'. Sebab-sebab matru' ni ada 10. Yang pertama, al-kazibu, iaitu dikenali suka berdusta. Hadis ini disebut hadis maudhu'. Yang kedua, al-tuhmah bi al-kazib, iaitu diduga kuat telah berdusta. Hadis ini disebut hadis matru'. Fuksyu, yang ketiga, fuksyu qalatihi, iaitu riwayat yang salahnya lebih banyak daripada yang benar. Yang keempat, al-ghaflah anil iqan, iaitu lupanya lebih menonjol daripada hafalannya. Yang kelima, al-fij'i, iaitu bersikap fasik tetapi tidak sampai menjadikan kafir. Hadis ini dinamakan dengan hadis munkar. Yang keenam, al-wam, iaitu diduga kuat riwayatnya mengandungi unsur-unsur kekeliruan. Yang ketujuh, mukallafah anil al-tiqah, iaitu
nya berlawanan dengan yang terpercaya. Hadis ini disebut hadis munkar. Yang ke-8, al-bid'ah, iaitu berbuat bid'ah yang pengarah kepada kefasikan tetapi tidak sampai menjadi kafir. Yang ke-10, su'ul kifdi, iaitu hafalannya banyak yang salah. Su'ul kifdi ini merupakan peringkat teringan dan terendah dalam bid'ah ketercelaan perawi. Contoh hadis matruk pula, hadis daripada Ammar bin Syam al-Jufi, daripada Jabir, daripada Abi Tufail, daripada Ali dan Ammar radhiyallahu anhu. Maksudnya, adapun Nabi SAW membaca kunut pada solat fajar, bertakbir pada hari Arafah dari solat subuh dan berhenti pada waktu solat asar pada hari terakhir daripada hari tasyrik. Imam Al-Nasai, Al-Daraqutni dan para imam yang lain mengatakan bahawa Ammar bin Syam seorang yang matruk al-hadis, iaitu hadisnya ditinggalkan. Dikatakan sebab hadis matruk adalah hadisnya tidak diriwayatkan oleh seorang sahaja kecuali dari jalurnya. Yang kedua, hadisnya menyalahi kaedah umum. Yang ketiga, kebohongan yang dilakukan sudah dikenal oleh publik sekalipun belum diketahui secara pasti dalam penyampaian hadis. Last sekali, hukum hadis matruk. Hukum hadis matruk tidak boleh dijadikan sebagai hujah kerana sangat daif. Hadis matruk tidak dibutuhkan dan tidak dapat dibuktikan. Hadis matruk pula menempati pada urutan kedua setelah hadis maudhu'. Ini sahaja daripada kumpulan saya. Semoga dengan pencerahan yang ringkas ini dapat memberi sedikit manfaat dan kefahaman kita dalam ilmu hadis. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kefahaman dalam agama, seterusnya dapat kita beramal dengannya. Amin. Sekian, terima kasih. Khalas, syukran.